Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku ini dibangkitkan tidak lain dan tidak bukan karena untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kesempurnaan akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam ini telah pun disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana pendidiknya tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan watak-watak yang terdiri daripada susu tubuh manusia, bukan bapanya, bukan ibunya, bukan andanya, bukan bapak saudaranya, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pendidiknya. Ini seperti mana yang telah pun disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi," atau kama qala, Allah telah pun mendidikku dan telah pun menyempurnakan pendidikan terhadap diriku. Dalam konteks kepimpinan sudah barang tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan model bagi kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan soal ruh, soal pembangunan kejiwaan, soal pembangunan intelek dan soal pembangunan jasmani. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan soal pembangunan ruh? Kerana roh inilah menjadi titik kenalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesatnya manusia hari ini teraba-raba buta di siang hari kerana rohnya telah jauh meninggalkan fitrahnya. Tidak hadir yang dirahmati, roh merupakan pokok kehidupan. Roh ini perlu dibangun. Ini kita lihat bagaimana diri tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada mereka yang pertama, yaitu fatrah marhalah makiyah, fasa Makkah. 13 tahun Nabi membangunkan jiwa para sahabat. Belum ada lagi tuntutan menunaikan kefarduan dalam soal ibadah. Apa yang Nabi bangunkan adalah potensi diri, bangunkan jiwa, bangunkan manusia. Akhirnya manusia yang keras itu dapat dijinakkan tidak lain dan tidak bukan kerana apa? Kerana rohnya telah pun mengenal pencipta. Man araf nafsa faqad arafa. Siapa yang mengenal dirinya pasti dia akan mengenal Tuhannya. Ibarat kita tidak kenal orang lain, maka kita akan berwatak seolah-olah kita tidak menghormati dia. Tetapi apabila kita mengenali siapa dia dan dia mulai mengenal kita di situ letaknya titik persefahaman dan kita meletakkan status yang layak bagi dia. Begitulah kita, kalau kita mengenali siapa diri kita sebagai hamba dan kita mengenali Allah sebagai pencipta kita, maka kita akan berwatak sebagai watak seorang hamba dan kita akan meletakkan ketaatan dan kepatuhan kita kepada kepada Allah Maha Pencipta. Begitu juga dalam keadaan ihram haji, mereka tidak boleh melakukan 13 pantang larang yang boleh membatalkan haji. Tetapi apabila mereka bertahlul, mereka boleh melakukan perkara-perkara yang dilarang pada awalnya. Tetapi kita juga sebagai umat Islam, apabila kita mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sekarang kita berada dalam keadaan ihram. Ihram kita adalah daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kena berjaga-jaga. Jangan sampai pantang larang itu kita lakukan sehingga kita batal syahadat kita. Habis itu bila kita tahlulnya, bila kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ketika saatnya kita terangkat dari segala pantang larang. Kalau nanti bicarakan panjang, ya, kerana masa terbatas, maka saya serahkan kembali kepada yang berada. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas saya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, begitu bicaranya seorang doktor. Okey, untuk soalan seterusnya kepada ahli panel yang ketiga, Ustazah Marihan. Kita biasanya sudah tentang ayat. Lepas tu ayat Al-Quran yang menyebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Yang maksudnya kami utuskan kepada kamu, kami utuskan kamu ini, wa ma arsalna
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak kami utuskan kepada kamu ini, dan tidak kami utuskan kamu ini melainkan rahmat kepada seluruh alam. Jadi kita dah sudah jelaskan. Allah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saudara pengurusi majlis. Tuan-tuan dan perempuan yang saya kasihi sekalian, anak-anak, ya, memang kita tidak nafikan bahawa kita ini umat Islam sebelum, kalau kita lihat macam mana kita nak buktikan bahawa Rasulullah itu pembawa rahmat, kita diingat dengan Allah bila dalam keadaan 3 situasi saja. Yang pertama, bila kita dilahirkan. Pada masa itu memang pasangan suami isteri terlalu gembira. Masa itu dia ingat dengan Allah. Anak tadi didodoikan, dicukurkan rambutnya, disedekahkan makanan kepada fakir miskin, diraikan, diselawatkan, untuk diberi nama. Okey? Dan di sini ibu bapa tadi memang kita nafikan dia ingat dengan Allah dengan penuh harapan, mendoakan anak tadi supaya pada suatu hari nanti akan menjadi seorang manusia yang berguna. Kalau boleh anak yang soleh dan solehah. Dan proses pembesaran anak tadi dia lupa. Dia lupa. Masa dapat kau ini dia terlalu gembira, kemudian dapat pula seorang lagi, tinggal yang sebelum tadi, dah tertinggal, dah terlupa. Disitulah, umat Islam ini perlukan kepada panduan, di mana Rasulullah sendiri sebagai pembawa rahmat yang telah ditunjukkan oleh Allah SWT tentang bagaimana Rasulullah mendidik anak-anaknya, anak-anak kita. Jadi itu adalah sebagai rahmat kepada ibu bapa yang untuk dijadikan sebagai ikutan. Sebenarnya Islam ini indah kalau kita ikut betul-betul apa yang disarankan oleh Allah SWT dan Rasulnya, seperti mana dibawa oleh Rasulnya. Kemudian yang kedua, situasi yang selalu diingati ialah bila nak kahwin. Masa ni terutamanya pasangan itulah dia ingat betul, lupa nikahnya dia ingat, terutama selawat. Jangan nanti sebab sekarang ni nak nikah yang laki-laki akan ada temu juga. Tok Imam akan tanya, Tok Kadi akan tanya macam mana nak mengucap dua kalimah syahadah, macam mana nak berselawat kepada Rasulullah, macam mana baca Fatihah, macam mana nak jadi pemimpin kalau ujian tidak lepas. Okey? Itu satu cerita kita lah, masyarakat kita ingatnya bila nak kahwin. Dan situasi yang ketiga bila kita nak hati. Bila nak hati, kita ingat Allah, kita ingat Rasulullah kita. Sebab bila seorang anak Adam kena mati, segala jenis iblis, jin-jin iblis yang menghasut kita tu ada bersama kita. Sebab dia seboleh-bolehnya nak hasut kita, nak bawa kita bersama-sama dia tinggal di neraka. Sebab itulah janji dia dengan Allah SWT. Semasa Allah mengeluarkan iblis daripada syurga. Cerita iblis keluar daripada syurga ni tak boleh cerita sekarang. Nanti kita buat perkara lain pula. Sebab kalau cerita hari ni kan pengungsikan dia kata mencari kat sini rumah. Dia kata masa cukup ada sana. Jadi 3 perkara je. Tapi dengan adanya Rasulullah SAW yang diputuskan oleh Allah sebagai pembawa rahmat, jadi kita akan mengamalkan sepanjang hayat kita dalam setiap gerak-geri kehidupan kita. Sebab sesuai dengan Rasulullah itu sendiri, seperti mana yang diakui oleh isinya, ia adalah Rasulullah itu akhlak dia adalah akhlak
Al-Quran. Itu akuan Allah kepada Rasulullah. Rasulullah adalah akhlak Rasulullah itu adalah akhlak Al-Quran dan diutuskan kepada manusia di mana dalam firman juga untuk menyempurnakan atau untuk memuliakan akhlak, menyempurnakan akhlak manusia. Jadi memang sesuai dengan Rasulullah sebagai akhlak Al-Quran, dan akhlak itu adalah sebagai rahmah kepada kita umat Islam khususnya dan umat manusia seluruhnya. Ya, Al-Quran iaitu yang dituskan, yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Ini sebagai bukti dan sebagai tanda bahawa Rasulullah kita itu adalah pembawa rahmat sekalian alam. Okey, saya sampai situ dulu. InsyaAllah hari ini kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tersasul. InsyaAllah masa mengurusinya akan diberikan. Cuma rahmatan lil alamin, ulas kita kan, ulas sikit. Rahmatan lil alamin mungkin dengan sebab memang Rasulullah itu rahmat. Cuma kita mungkin belum mampu untuk mencerminkan dan memanjatkan rahmat yang ada pada Nabi itu sebab diri kita. Sampai orang lihat mungkin Islam itu sampai salah faham terhadap Islam, tidak ada diri kita. Jadi dan sampai baca Fatihah, alhamdulillah boleh baca Fatihah dengan Islam. Fatihah syahadat boleh ni. Allah